Saya sudah agak lama tidak tersentuh dengan isi kandungan khutbah, sebab khutbah selalunya macam nak cepat je, ataupun kadang-kadang imam ni asyik marah-marah kan. Tapi kali ni saya rasa begitu tersentuh dengan kandungan khutbah yang disampaikan oleh Syekh Husin Halawa, Imam Masjid Islamic Cultural Centre Island di Clonsky, Dublin, pada Hari Raya Aidiladha baru-baru ini. Syekh Husin Halawa menekankan bagaimana pada zaman sekarang ni kita begitu obses dengan cinta, kasih sayang, tetapi kita tidak mengambil teladan daripada cinta luar biasa yang ditunjukkan di dalam kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Kita tahu kasih sayang Ibrahim kepada Allah berada di tahap yang luar biasa, kerana Ibrahim kepada Allah adalah Khalil. Khalil ni maknanya kekasih yang kasih sayangnya disebut sebagai khullah, iaitu lebih tinggi daripada hub, kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Apabila Ibrahim dikurniakan anak Ismail, baginda begitu menyayanginya. Lalu Allah menguji, adakah kasih sayang Ibrahim kepada anaknya itu menjejaskan kecintaan baginda kepada Allah. Jadi ini ditunjukkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah SWT menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, dan apabila Ismail itu dah sampai kepada umur dia boleh bekerja dengan bapanya. Maknanya Ismail bukan lagi kanak-kanak. Kasih sayang antara Ibrahim dengan anaknya bukan lagi di peringkat kasih sayang fitrah bapa dengan anak, tetapi sudah di peringkat berlaku pertukaran pendapat, reasoning yang matang di antara mereka. Dan kita nampak dalam kisah ni. Jadi beliau telah berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Ibrahim telah berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur maza tara. Fikirkanlah, dan apakah pandangan kamu tentang hal ini. Setakat bahagian ayat ini, bila Syekh Husin Halawa baca, saya tahu bahawa ayat ini adalah ayat yang sangat kerap saya ulang baca daripada dulu lagi. Daripada buku Aku Terima Nikahnya lagi, saya dah menyebut tentang hal ini dan saya cuba buat bahawa proses kita mendidik anak-anak tu, kita sebagai bapa kena memainkan peranan untuk membuka ruang supaya anak kita boleh bertukar-tukar pendapat, boleh menyuarakan suara hati dia. Dan bila anak-anak meluahkan pendapat mereka, bukan bermakna kita nak mengakui, mengiktiraf, mengikut segala apa yang mereka katakan, tapi supaya kita faham apa yang ada di fikiran mereka dan kita bertindak bersesuaian dan kita tidak salah memahami mereka. Seek first to understand, then to be understood, kata Stephen Covey kan. Jadi setakat ayat berkenaan, saya fikir saya cuba buat konsisten anak pertama, kedua, ketiga, empat. Daripada tahun pertama saya menjadi seorang ayah, bila mula didik anak tu, tahun pertama tak bercakap lagi lah, tapi maknanya bila dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tu dah mula mengamalkan benda ni. Banyak dialog di antara saya dengan anak-anak saya rekodkan di dalam buku Aku Terima Nikahnya 1, 2 dan 3. Dan sekarang ni yang sulung pun dah umur 20 tahun kan. Tapi bila masuk bahagian yang kedua tu, yang saya tersentuh sangat, kerana bila Ibrahim bertanya pendapat Ismail, jawapan Ismail tu yang menyentuh hati saya. Kerana Nabi Ismail berkata, qala ya abati. Ismail berkata, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Buatlah seperti mana yang engkau telah diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau nescaya akan mendapati aku ini insyaAllah daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Jawapan daripada Ismail tu adalah sesuatu yang di luar kuasa kita. Kita sebagai bapa boleh buat bahagian yang pertama, buka ruang, beri peluang anak untuk bercakap. Tapi untuk mendapatkan respon pada kualiti seperti respon Ismail kepada ayahandanya tu, yang itu kita tak boleh nak rancang. Mungkin hikmahnya apabila Luqman bagi nasihat kepada anaknya, kita tak tahu adakah anaknya terima nasihat Luqman ataupun tidak.
Yang kita tahu ialah Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan saya sangat tersentuh kerana ketika kami dalam perjalanan pergi ke masjid pagi raya tu, entah macam mana terbuka cerita tentang sekolah, dan anak-anak ni berbual sesama mereka, ambil subjek ni, jangan ambil subjek ni, tak suka subjek ni, malaslah nak pening-pening kepala, tak suka fizik lah apa. Jadi kami sebagai ibu bapa ni tegur sedikit lah bahawa sekolah ni is not about kita nak belajar benda kita suka saja. Kenalah resilient sikit. Kami dulu tak ada pilihan untuk nak pilih-pilih subjek ke apa ke. Tak ada masa nak fikir suka fizik ke tak suka fizik, chemistry, biologi. Kalau dah aliran sains tu memang kena belajar. Jadi setiap orang ni berbeza-beza dan kami tak paksa pun setiap anak tu kena serupa kecenderungan mereka. Kita tahu mana yang kuat tang mana, apa yang kurang tang mana. Tetapi mempengaruhi satu sama lain untuk pilih yang rendah. Jadi kami tegur sikit lah. Kita datang ke negeri orang di Finland, di Ireland ini, bukan nak senang-senang, bukan nak suka-suka. Kita datang kerana ada sesuatu yang berlaku di tanah air, dan bila kita berada di sini, kita minoriti. Kita kena survive, kita kena struggle. So we must work hard, kena struggle. Jangan main-main, jangan fikir nak seronok saja. Dan ketika itulah ada anak kami yang berkata bahawa can we please not talk about this subject now, because it's very early morning, it's hari raya, and because you talk about all these things, now everyone is in bad mood. Jadi jauh sangat respon anak tu dengan respon Ismail kepada ayahndanya Ibrahim AS. Ismail kata, ayah buatlah macam yang Allah suruh, engkau akan dapati aku daripada orang yang sabar, insyaAllah. Tapi untuk saya, anak saya kata boleh tak jangan cakap benda ni, because it just make them feel in bad mood, macam tu. Jadi kerana itulah saya rasa sedih sangat. Saya fikir walaupun saya cuba meneladani Nabi Ibrahim AS, tapi kita tahu yang kita berada di level yang terlalu jauh. Tak cukup sekadar teknik, strategi dalam mendidik anak-anak, tetapi kita kena ambil as a whole. Dan anak-anak pula kita boleh usaha bentuk mereka, didik mereka, tapi kita tak boleh nak paksa iman, kebaikan, keburukan. Kalau mereka kecil-kecil, okey, kita boleh tegur, kita boleh rotan kalau nak rotan sebelum datang ke Finland ataupun ke Ireland. Tapi kalau dah besar, dah 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 25 tahun, kalau mereka buat benda yang tak betul, kita nak buat apa? Nak tampar, nak rotan, nak halau, nak jerkah? Tak boleh. Jadi menanggung kesakitan yang dicetuskan oleh anak-anak yang dewasa adalah jauh lebih perit daripada kesakitan yang dicetuskan oleh anak-anak masa kecil. Jadi kalau setakat anak kecil pecah pasu rumah orang ke, menjerit ke pasar raya, kita jadi malu ke, sabar je lah, it's okay. Kita mungkin physically penat, tapi dia tak makan dalam. Tapi kalau anak dah besar buat benda yang tak elok, kita kenang sahajalah bagaimana Nabi Yaqub, bagaimana Nabi Yaqub AS sampai kepada peringkat akhirnya. Dia kata apa? Kata Nabi Yaqub dalam surah Yusuf ayat yang ke-86, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yaqub berkata, sesungguhnya aku adukan kesusahanku, duka citaku kepada Allah, dan aku mengetahui daripada Allah itu apa yang kamu tidak tahu. Kepedihan yang ditanggung oleh Yaqub sebagai seorang rasul, disakiti oleh anak-anaknya sendiri dengan kehilangan Yusuf, dan tak habis-habis bercakap benda-benda yang melukakan perasaan baginda. It's very painful. No one can hurt you more than your own children. Yang kita belajar kan daripada kisah-kisah ni tadi. Jadi pada pandangan saya, menjadi ibu bapa, kita kena kuat semangat, kena teguh dan meletakkan pergantungan kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdamailah dengan usaha yang kita lakukan. Jangan menyandarkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita kepada hasil, kerana hasil itu bukan di tangan kita. Wallahu a'lam.